Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Okey. Pada malam ni bertemu lagi kita di dalam perbincangan yang ke berapa pun yang seterusnya. Okey, di mana pada forum malam ni kami akan membincangkan mengenai Israiliyat. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Lumah Hakim bin Muhammad Faiz di 201920911827. Dan Assalamualaikum, saya Imran bin Samsudin, memegang kad matrik di 2019-2091-814. Okey baik, dan saya Zulfazli bin Azman, nombor matrik di 2019-2091-1818. Okay. Baik, jadi setelah perkenalkan diri, baik kita kepada Israiliyat. Jadi Israiliyat tu macam mana? Jadi macam mana boleh dikatakan Israiliyat tu? Okey baik. Israiliyat ni kalau dalam bahasa mudahnya suatu perkabaran yang dilabelkan kepada orang Islam. Yang mana perkabaran ni adalah merupakan pandangan cerita-cerita yang tidak benar yang dikaitkan dengan bangsa Israel atau iaitu orang Yahudi lah. Okey, Israiliyat ni dia merupakan kalimah jamak yang diambil daripada perkataan Israel, daripada bangsa Israel itu lah. Okey, jadi kita tahu Israel tu, kalau sekarang Israel tu baik ke jahat lah? Kalau pandangan dua-dua moderator, baik ke jahat sekarang? Dia Jahat jahat. tau. Jahat. Okay, Kejam, baik. kejam. Zionis. Kalau kat sini Israel adalah satu panggilan yang baik, iaitu panggilan bagi Nabi Yakub yang bermaksud hamba Allah. Betul. Tapi sekarang Israel Zionis dah jadi jahat lah. Okey, selain daripada panggilan kepada Nabi Yakub, Israel ni juga merupakan dipanggil Bani Israel lah, daripada keturunan Nabi Yakub sehingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi menurut Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi, iaitu seorang ahli tafsir yang terkenal kita ya. Dia ada menulis satu sumber yang bertajuk, satu artikel lah yang bertajuk perkataan Israiliyat bermaksud kisah atau peristiwa yang diceritakan melalui sumber Israel. Ia mencakupi lebih daripada hanya kisah-kisah Yahudi. Jadi kat sini dia kata Israiliyat ni dia lebih kepada cerita-cerita orang Yahudi. Sebab dia bersumberkan melalui orang Israel. Jadi menurut pandangan dia dalam Israiliyat tu, perkataan Israiliyat ni bermaksud kisah atau peristiwa yang diceritakan melalui sumber Israel. Okey, berdasarkan firman Allah di dalam surah Maryam ayat yang ke-58 yang maksudnya, mereka itulah sebahagian dari nabi-nabi yang telah dikenakan Allah nikmat yang melimpah-limpah kepada mereka dari keturunan Nabi Adam dan dari keturunan orang-orang yang kami bawa dalam bahtera bersama Nabi Nuh, dan dari keturunan Nabi Ibrahim, dan dari keturunan Israel. Dan mereka itulah dari orang-orang yang kami beri hidayah, petunjuk dan kami pilih. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ar-Rahman, mereka segera sujud serta menangis. Okey. Itu adalah satu yang mana pandangan Dr. Hussein lah. Okey. Dari sudut istilah pula, Israiliyat ni ialah, kalau yang bahasa orang cakap, bahasa buku lah, Israiliyat ni adalah berita-berita dan cerita yang dibawa oleh Bani Israel atau kaum Yahudi. Ia merupakan cerita umat-umat yang lalu bersumberkan golongan Yahudi yang merangkumi pengaruh daripada orang Yahudi. Jadi Israiliyat ni kemungkinan ada yang di dalamnya termasuk dalam kitab
tafsir dan hadis yang mempunyai kisah-kisah dongeng yang disandarkan yang pada asalnya riwayat mereka ni lebih kepada sumber orang Yahudi. Okey, jadi kita tahu Israiliyat ni dia bukannya main selepas daripada Nabi Muhammad kan. Dia daripada golongan sebelum-sebelum tu. Sebelum. Jadi umat Islam ni dia nak percaya, kalau contohlah bukan, tak tahulah betul tak, kalau orang Yahudi tu bohong kan. Kalau percaya pun percayalah, sebab macam mana dah kita zaman tu kita tak ada kan. Jadi Israiliyat tu kena ni apa percayalah juga. Okey, jadi hubungan depa ni, hubungan orang Yahudi ni pada setelah kemunculan Islam, jadi berkembanglah cerita-cerita yang mengenai Israiliyat, yang mengenai zaman-zaman Nabi dulu, kisah-kisah malaikat lah, Harut Marut lah, apalah. Okey, baik. Jadi seterusnya kita pergi kepada bahagian apa? Hukum dan pembahagian Israiliyat serta kisah-kisah mengenai Nabi Adam. Okey. Masuk dalam bab pembahagian riwayat Israiliyat. Sebelum tu saya refresh balik apa maksud Israiliyat yang diterangkan oleh moderator kita, iaitu Israiliyat ni cerita kisah-kisah umat-umat, kisah-kisah Nabi yang terdahulu yang datang daripada Bani Israel. Bani Israel ni orang Yahudi lah. Orang Yahudi ni dia datang dia bawa cerita dan dia ceritakan kepada puak-puak Madinah. Pada ketika itulah. Antara orang yang banyak meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat ni, salah seorang dia Ka'ab Al-Ahbar. So bahagian Israiliyat ni ada 3 bahagian. Yang pertama, Israiliyat yang sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya selari lah. So datang satu cerita tentang Israiliyat, tiba-tiba Al-Quran kata betul. Maka boleh diterima cerita tu. Yang kedua, kisah Israiliyat ni bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita tak pakailah cerita Israiliyat tu. Tak boleh lah. Dan pembahagian yang ketiga, kisah Israiliyat yang tak dapat dipastikan kedudukannya. Contoh cerita Israiliyat ni tak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi tak ada juga disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekadar dengar je. Nak kata betul tak boleh, nak kata salah tak boleh. Sekadar dengar je. Tak ada sumber rujukan. Contoh macam nama perempuan yang duk syok dekat Nabi Yusuf. Nak goda Nabi Yusuf. Nama Zulaikha kan. Tapi Al-Quran tak ada sebut pun nama perempuan tu Zulaikha. Allah cuma sebut perempuan. Tapi Israiliyat kata nama dia Zulaikha. Betul ke? Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul lah. Sebab Al-Quran pun tak sebut. Tapi Zulaikha tu nama tu ditujukan kepada perempuan kan? Tapi Israiliyat cakap nama dia Zulaikha. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tak ada Zulaikha nama lelaki tak kakak? Tak ada. Ada Zulfikar je. Itu lelaki. Itu saya tak nafi cuma lelaki lah. Itu lelaki. Okay, saya bagi contoh satu lagi lah. Contoh nama Malaikat Maut. Siapa? Israel. Siapa nama Malaikat Maut? Israel. Malaikat Israel. Dalam Al-Quran tidak disebut nama Malaikat Maut tu Malaikat Israel. Allah hanya memakai nama Malakul Maut. So boleh jadi betul, boleh jadi tak betul nama dia Israel. Okay, masuk pula pada bahagian hukum. Ada 2 pandangan berdasarkan hukum Israiliyat ni. Yang pertama, tidak harus meriwayatkan perkara Israiliyat ni. Pandangan kedua pula mengatakan harus meriwayatkan kisah Israiliyat. Antara dalil yang menyokong pandangan ini ialah hadis Nabi lah.
kedua-dua pandangan ni mempunyai dalil dan hujah masing-masing. Tetapi setelah dibuat penelitian dan kajian, ia mendapati bahawa Al-Quran sendiri banyak menceritakan cerita Bani Israel dan cerita tentang umat terdahulu. Ia juga mengisyaratkan keharusan merujuk kepada ahli kitab. So bukan, maksudnya jangan kita pandai-pandai lah. So kena menuntut ilmu. Yang kedua, hadis Nabi SAW yang mengharuskan periwayatan Israiliyat tidak bermaksud bahawa keharusan itu adalah mutlak. Ia mengikut kepada apa yang baik atau sesuatu cerita ataupun perkara yang tidak dipastikan kedudukannya, yang mana ia boleh dianggap betul ataupun salah. Dan yang ketiga, riwayat Israiliyat yang jelas dustanya, yang jelas lah salah, palsu lah, ataupun yang tak boleh terima akal, maka tak bolehlah disebarkan, melainkan dengan disebut kebatilannya. Lagi satu saya nak terangkan kenapa Al-Quran ada yang betul, cerita Israiliyat ni ada betul ada salah. Contoh macam dalam surah Nabi Yusuf kan, Allah tak cerita pun nama perempuan yang menggoda Nabi Yusuf tu dan juga nama adik-beradik Nabi Yusuf. Sebab apa? Sebab Allah tak nak kita hilang fokus untuk memahami surah tersebut. Dalam surah tu Allah nak cerita pasal kepribadian Nabi Yusuf, dia punya dakwah. So buat apa Allah nak terangkan nama Nabi Zulaikha, terangkan nama Zulaikha tersebut dan nama adik-beradik Nabi Yusuf. Mungkin di situ kita akan hilang fokus untuk memahami ayat Quran tu. Wallahualam, itulah sebab dan kenapa Allah tak menyebut nama Zulaikha dalam Al-Quran. Tu bagi saya tu je lah yang saya dapat kupas. Seterusnya kita bagi kepada saudara kita pula. Alright. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, seperti mana sahabat-sahabat kita terangkan tentang istilah ataupun pengenalan tentang Israiliyat dan pembahagian serta hukum-hukum Israiliyat ni. Seperti mana Saudara Imran kita menerangkan kenapa nama-nama ni dia tak mention dalam Quran. Sebab apa? Sebab Allah ni jaga kisah tu, jaga surah tu supaya kita fokus kepada cerita yang Allah nak sampaikan tu. Sebab selalu orang bercerita ni, dia kadang-kadang cerita bab ni masuk cerita bab lain, lepas tu kan sampai ke tempat lain. Nampak tak? Dia tak fokus pada tempat yang cerita yang first tu kan. Okay, saya tak nak cerita benda tu. Hari ni saya akan ceritakan sikit kisah Nabi Adam AS. Siapakah Nabi AS? Seperti yang kita tahu, Nabi Adam AS ni ialah seorang manusia yang pertama yang Allah ciptakan yang mempunyai akal dan nafsu. Okey, kita tengok dalam surah Al-Baqarah. Sebelum tu, kisah-kisah dalam Al-Quran ni bukanlah suatu cerita yang lengkap. Sebab itulah adanya perlu juga Israiliyat ni bagi mendukung cerita ni, asalkan dia tak lari daripada Quran dan As-Sunnah. Okey, dia meliputi sebagai aspek peristiwa. Seringkali tidak terdapat penyebutan tempat atau waktu kejadian, apa lagi urutan ruang dan waktu. Sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut yang disebut dengan tafsir Al-Quran. Okey, Al-Quran juga dalam memaparkan kisah tidak tersusun. Maknanya cerita-cerita dalam Quran ni dia bukannya start daripada cerita Adam, surah Adam. Tak. Dia banyak cerita tu. Bukanlah sebabnya supaya kita ni kalau ikut sifat kita ni macam drama lah. Drama ni dia buka pukul 7 kan. Tiba-tiba ending ni nak lempang kan. Tiba-tiba bersambung. Kita rasa nak tengok lagi lah. Rasa nak tengok lagi kan. Nampak tak maknanya Allah macam mana? Geram, rasa nak tengok. Macam alamak. Macam kita tengok kartun ke apa, anime ke apa kan, cerita One Piece.
Dia nak bergaduh dengan orang ni, tiba-tiba bersambung pula. Kita tunggu-tunggu tak situ tu? Kita tunggu-tunggu. Macam tu jugalah. Allah ni dia tahu hamba-hamba dia macam mana. Nak tahu kisah ni supaya kita ni sentiasa ingat kisah Nabi Adam ni bila perakhiran ceritanya. Macam mana cerita yang macam ni kan. Jadi sebahagian kisah dalam satu surah dan sebahagian dimuat dalam surah lainnya. Terkadang diungkapkan secara panjang lebar, terkadang secara garis besarnya sahaja. Misalnya kisah Nabi Adam AS dalam Quran yang dipaparkan tidak pada satu tempat atau dalam satu surah sahaja, melainkan berbagai ayat. Hal tersebut berbeza dengan kisah Nabi Yusuf AS yang berfokus pada satu surah sahaja. Macam mana saudara Imran kita cerita bagi tahu yang dalam surah Yusuf ni Allah menceritakan tentang kepribadian Yusuf AS. Cerita kisah Nabi Adam ni pada surah tertentu urutannya tak lengkap. Surah Al-Baqarah sebagai surah kedua berdasarkan tertib Utsmani menjelaskan kisah Nabi Adam setelah Allah menciptakannya dan tidak pernah membicarakan bahawa Adam diciptakan dari tanah. Tak ada bagi tahu pun. Dalam surah Al-Baqarah tu belum bagi tahu lagi. Dia belum bagi tahu lagi yang Adam ni diciptakan dari tanah. Hanya saja menjelaskan pemberitaan Allah kepada malaikat tentang akan diciptakan makhluk baru sebagai khalifah di bumi. Pengetahuan Adam melebihi pengetahuan malaikat. Perintah sujud, pembangkangan iblis, suruhan Allah terhadap Adam bersama isterinya tinggal di syurga dan terakhir penurunan Adam dari syurga. Dalam surah Al-Baqarah tidak ada menjelaskan tentang penciptaan Hawa. Tak ada bagi tahu lagi dalam surah Baqarah kan. Selalu kita dengar bergetar tulang rusuk kita kan. Nak kata dia tu jodoh kita lah tandanya kan. Kita pun tak tahu cerita asalnya dari mana kan. Tiba-tiba langsung godaan iblis. Maknanya cerita ni dia tak ada bagi tahu penciptaan Hawa ni. Tahu-tahu dalam Quran bagi tahu Adam dan Hawa ni digoda dengan iblis. Sedangkan mengenai penciptaan Nabi Adam tersebut dipaparkan dalam surah lain. Maknanya cerita ni dia tak dalam surah Al-Baqarah. Dia cerita dalam surah lain. Kita pergi penciptaan Adam ni dalam surah Al-Baqarah. Pengkhabaran Allah tentang penciptaan khalifah makhluk baru di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dalam cerita ni Allah ni tiba-tiba bukan maknanya Allah ni nak bagi tahu dekat malaikat. Dia bagi tahu apa? Sesungguhnya aku ni nak jadikan seorang khalifah di muka bumi. Lepas tu malaikat ni dia bukannya dia nak mempersoalkan ataupun dia nak mempertikaikan. Dia cuma tanya je dekat Allah. Dia kata tanya apa? Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Macam mana malaikat ni boleh tahu yang ada makhluk macam khalifah ni yang akan merosakkan bumi? Malaikat tahu sebab sebelum penciptaan manusia ada terciptanya jin dan iblis. Sebelum duduknya kat ke bumi ni manusia ni, sebelum manusia adalah jin. Jin ni perangai dia ni suka merosakkan bumi. Suka menumpah-numpahkan darah, suka bergaduh-gaduh. Jadi itu yang malaikat ditanya ni, betul ke engkau nak ciptakan satu makhluk ni yang sama macam jin ni? Tapi Allah ni lebih tahu. Maknanya Allah lebih tahu daripada malaikat. Okey, kita tengok tafsir Ibn Katsir. Dia menafsirkan ayat ni bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kurnianya kepada Bani Adam dengan menyebut nama mereka di tengah para malaikat yang berada sisinya sebelum Allah SWT menciptakan mereka, sebagaimana firman Allah,
wa idz qala rabbuka lil malaikah, yakni ingatlah wahai Muhammad saat Rabbmu berfirman kepada para malaikat dan kabarkanlah hal ini kepada kaummu. Okey, maknanya kat sini Allah sampaikan wahyu ni kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kita lah kan, pada umat ni, supaya kita tahu manusia pertama yang diciptakan di muka bumi ni adalah Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau kita ikutkan dalam tugasan yang diberi oleh ustaz kita, bahawa yang kita perlu jelaskan adalah dalam kisah Nabi Adam dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita nak tahu tentang kisah Nabi Adam, bagaimana penciptaannya, bagaimana dia jumpa dengan Hawa, apa kisahnya dia turun daripada syurga turun ke bumi kan. So itu pada surah lain. Jadi kita fokus pada surah Al-Baqarah yang mana penciptaan Nabi Adam AS ni Allah bagi tahu kat malaikat yang Allah nak cipta satu khalifah di muka bumi. Jadi itulah serba sedikit yang dapat saya kongsikan tentang kisah Nabi Adam yang mungkin kita rasa macam ceritanya tak habis. Tapi inilah tugasannya yang kami lakukan. Amanah yang diberi oleh ustaz kami untuk membincangkan tentang Israiliyat ini dan juga kisah Nabi Adam ini berdasarkan dalam surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Sungguh jelas. Terima kasih. Okay, baik. Itu sekian saja daripada sedikit penerangan daripada saudara Imran dan juga saudara Zulfadli. Jadi di sini boleh dikatakan Israiliyat tu kalau kita boleh riwayatkan berdasarkan 3 sumber di mana saudara Imran sebut tadi. Dan juga saudara Zulfadli juga menyatakan kita juga perlu juga merujuk kepada apa kisah-kisah Israiliyat ni. Bukan tak boleh tapi boleh jugalah rujuk supaya ada berkait macam mana kisah yang Nabi Yusuf yang pasal perempuan tu, di mana perempuan tu nama Zulaikha pada dalam Quran tersebut pun, tapi macam mana boleh tahu nama perempuan tu nama Zulaikha. Jadi mungkin kisah daripada bawa nama perempuan tu sampailah umat Islam tahu nama perempuan tu Zulaikha. Okey, baik. Itu saja, sekian saja daripada kami untuk perbincangan malam ni. Kalau ada salah dan silap, harap maaf daripada kekhilafan kami sendiri. Ya, kami semua masih belajar lagi. Masih sedikit ilmunya. Baik, sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih kepada Imran dan juga moderator kita Luqman Hakim. Terima kasih.